Berkembangkan tubuh ilmu pengurusan, kepemimpinan pendidikan yang mampu menyebar luaskan khazanah ilmu, keterampilan politik paras tinggi, terbina sikap-sikap yang positif, mendukung nilai-nilai murni untuk profesion pendidikan. Profesion pendidikan. Bila ku kenang ku renung, remuk redam rasa tak tertanggung, harapan bahagia nan membumbung. Kena follow SOP. Kita kena pakai face mask, kena pakai sanitizer, kena jarak 1 meter. Lepas COVID ni kita kerjasama tu kena ada untuk satu sama lain, penjarakan dan sebagainya. Saya terpaksa melaksanakan kerja saya seharian, bermesyuarat, berbengkel, sehinggakan pentafsiran juga kena dijalankan secara mayal. Pegawai khidmat pelanggan di IAB Induk
Jika dulu kita menerima pelanggan, tapi sekarang kita tak dibenarkan untuk menerima pelanggan. Assalamualaikum, saya Puan Murni, Wakil AKP Pusat Pentadsiran dan Pembangunan Bakat. Sejak pandemik COVID-19 ini ialah semua urusan surat menyurat dijalankan dan ditandatangan secara digital. Mana setiap staf yang masuk, kita akan buat pemeriksaan suhu badan dan juga sanitize. Normal temperature. Normal temperature. Saya Norma binti Muhammad Izhar. Timbulnya pandemik COVID-19, kami lebih menumpukan kepada perkhidmatan dalam talian. Nama saya Muhammad Fairuz bin Muhammad Sis, membantu pustakawan di Institut Aminuddin Baki. Perbezaan cara kerja daripada yang dulu dulu kita buka kaunter apa semua. Sekarang pengunjung mesti membuat temu janji. Tim teknikal sebelum pandemik kita melakukan secara bersemuka. Selepas pandemik cara bekerja kami adalah secara online. Selamat datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita. Di mata dunia, luar biasa. Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus, pengarah Institut Aminuddin Baki, yang berusaha Dr. Haji Abdul Razak bin Manaf, timbalan pengarah kanan Kluster Hikmat Profesional, Tuan Haji Nik Fakaruddin bin Nik Abdul Rahman menjalankan tugas timbalan pengarah kanan Kluster Hikmat Latihan, Encik Amir Zakri bin Mahmad Mahidin, pendaftar Institut Aminuddin Baki, ketua-ketua pusat, hadirin hadirat, warga Institut Aminuddin Baki yang dihormati sekalian. Sekali lagi kita bertemu dalam perhimpunan bulanan bagi bulan September 2021 yang kali ini dianjurkan oleh Pusat Pentaksiran dan Pembangunan Bakat Institut Aminuddin Baki. Tema perhimpunan bulanan bagi bulan September ini, budaya kerja norma baharu, dipilih bertepatan dengan situasi dan arus pendidikan yang kian mencabar, terutama dalam situasi pandemik yang melanda bukan hanya di Malaysia, malah di seluruh dunia. Sidang penonton yang dihormati sekalian, sebagai pembuka tirai acara pada hari ini, sama-sama kita aminkan doa yang dibacakan oleh Encik Kamaluddin bin Abdul Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami mendatangkan merapat kesyukuran kepadamu di atas segala limpah nikmat dan rahmat serta diberikan keizinan di hari yang bahagia ini. Dapatlah kami menjadikan menghadiri bersempena majlis perhimpunan bulanan bulan September dan Hari Malaysia pada kali ini. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah agar segala pengisian kandungan perhimpunan kami pada kali ini dapat memberi manfaat bagi meningkatkan lagi mutu penilaian kami sebagai warga kerja AB yang berintegriti, cekap, berdedikasi dan berwibawa serta berwawasan tinggi dalam menyempurnakan amanah dan tanggungjawab dengan penuh kejujuran, keikhlasan, ketulusan dan kebijaksanaan bagi mendaulatkan kesucian agama, memelihara maruah bangsa dan negara, seterusnya membawa kemajuan dan kejayaan kepada organisasi yang kami kasihi ini. Allahumma ya Allah, ya Allah, hiasilah sana bagi kami dengan sifat-sifat mahmudah yang mulia lagi terpuji.
Jauhilah kami dari sifat-sifat mazmumah yang hina lagi dikeji. Tanamkanlah ke dalam diri kami sifat rajin bekerja dalam suasana semangat bekerjasama dan persaudaraan yang sejati ke arah mencapai kecemerlangan dan keredaan-Mu, ya Allah. Terimalah segala hasil usaha dan khidmat bakti kami ini sebagai satu ibadah seperti mana yang Engkau tindaki. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami juga memohon jadikanlah diri, keluarga dan negara kami ini sentiasa berada dalam keadaan aman dan damai, makmur dan bahagia, sentiasa dianugerahi kebaikan dan kebajikan, pemeliharaan dan penjagaan, perlindungan dan pengawasan, doa yang dimakbulkan, doa yang diampunkan, serta dijauhkan daripada segala kekacauan dan huru-hara, musibah dan penyakit. Semoga kami dapat hidup tenteram dan bahagia di dunia dan akhirat. Ya Allah, Engkau jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa ilaikal masjid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya dijemput Encik Mokhtar bin Mukri bagi mengutuai lafaz ikrar penjawat awam dan rukun negara. Dipersilakan. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia berikrar bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini, kami berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikir sikap mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerjasama dalam membenteras kelemahan dan musuh-musuh negara dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Mokhtar bin Mukri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sama-sama kita saksikan imbasan peristiwa dan laporan aktiviti dari 20 Julai hingga 30 Ogos 2021 diikuti staf baharu, staf bertukar, staf bersara, anugerah pekerja terbaik bulan Ogos dan warga IAB yang lahir pada bulan September.
Angkut-angkut terbang ke rengit, mati seekor dimakan merbah. Biar bertangkup bumi dan langit, kasih hamba takkan berubah. Selamat hari lahir diucapkan kepada yang lahir pada bulan September. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terimalah lemak manis untuk mereka yang lahir pada bulan September. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Selamat hari lahir kepada warga IAB yang lahir pada bulan September dan selamat Hari Malaysia. Majlis diteruskan lagi dengan acara penyampaian sijil Microsoft Innovative Educator Expert 2021. Sama-sama kita saksikan. Seterusnya,
Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil Anugerah Anak Cemerlang bagi tahun 2020 anjuran Puspanita Institut Aminuddin Baki. Penerima-penerima anugerah pagi ini merupakan anak-anak yang berjaya memperoleh pencapaian purata nilai grade kumulatif sekurang-kurangnya 3.5 bagi kategori matrikulasi, memperoleh pencapaian purata nilai grade kumulatif sekurang-kurangnya 3.0 bagi kategori sijil tinggi persekolahan Malaysia dan memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya 7A bagi kategori sijil pelajaran Malaysia. Sama-sama kita saksikan. Hadirin yang dihormati, seterusnya sama-sama kita dengarkan perkongsian ilmu bertajuk Budaya Kerja Norma Baharu yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Rohana binti Abdul Rahim, Ketua Pusat Pentaksiran dan Pembangunan Bakat Institut Aminuddin Baki, dibantu oleh 4 ketua jabatan yang memegang panji-panji jabatan masing-masing. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus, Pengarah Institut Aminuddin Baki, Yang Berusaha Dr. Abdul Razak bin Manaf, Timbalan Pengarah Kanan Kluster Khidmat Profesional, Tuan Haji Nik Muhammad Fakaruddin bin Nik Abdul Rahman, Ketua Pusat Pembangunan Komuniti menjalankan tugas Timbalan Pengarah Kanan Kluster Khidmat Latihan, Encik Amir Zakri bin Mahmad Mahyidin, Pendaftar Institut Aminuddin Baki, Ketua-Ketua Pusat Institut Aminuddin Baki, Pengarah-pengarah cawangan, Ketua-ketua jabatan, pensyarah-pensyarah dan staf pelaksana yang dihormati. Hadirin yang dihormati sekalian, Perhimpunan Bulanan September 2021 Institut Aminuddin Baki dipertanggungjawabkan kepada Pusat Pentaksiran dan Pembangunan Bakat. Tema yang kami bawakan pada kali ini ialah Budaya Kerja Norma Baharu. Tema ini bersesuaian dengan keadaan yang kita semua alami masa kini. Bukan kita sahaja yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Malah seluruh dunia juga turut mengalami isu pandemik COVID-19. Sejak bulan Mac tahun 2020, negara tercinta kita Malaysia dan kebanyakan negara di dunia ini dikejutkan dengan suatu masalah besar di mana penyakit berjangkit yang bernama COVID-19 disebabkan virus corona merebak di sana sini. Kesannya menyebabkan banyak kematian, ekonomi, sosial, politik menjadi lumpuh. Apa pun yang berlaku, kehidupan perlu diteruskan dan perubahan perlu ditangani. Sehubungan dengan itu, banyak perkara atau keadaan baharu perlu dipraktikkan untuk kelangsungan aktiviti kehidupan kita semua. Keadaan
keadaan baharu atau situasi baharu ini digelar norma baharu. Perkataan norma baharu meniti dari bibir ke bibir seterusnya menjadi amalan kehidupan seharian kita semua. Amalan norma baharu seperti penjarakan sosial, pemakaian pelitup muka, mencuci tangan dengan kerap, mengambil suhu badan, sentiasa menjaga kebersihan, mengamalkan pemakanan berzat dan cuba mengelak daripada berada di tempat umum telah mula menjadi amalan kita semua sebagai rakyat Malaysia. Dengan mengamalkan perkara-perkara tersebut, kita berharap agar dapat dijauhi daripada wabak berbahaya ini. Kita bertanggungjawab menjaga diri kita sendiri dan orang lain di sekeliling kita. Hadirin yang dihormati, sebagai penjawat awam, kita tidak boleh lari daripada tanggungjawab bekerja walaupun di musim COVID-19 mengganas. Justru, kita diminta mematuhi fasa-fasa pemulihan negara berkenaan dengan wabak ini. Sepanjang melalui fasa-fasa ini, kita diarahkan untuk bekerja dari rumah atau sebahagiannya di pejabat. Sebelum masuk fasa 4, kita tidak dibenarkan bersemuka sepenuhnya semasa menjalankan tugas. Ini merupakan cabaran besar kepada kita semua kerana terpaksa melaksanakan tugas dengan kaedah yang berbeza dengan sebelumnya. Semua tugas dilaksanakan secara dalam talian. Ini termasuklah sama ada bermesyuarat, menjalankan kursus, berbengkel, memberi taklimat, bimbingan, jayarawara, pentaksiran, penyeliaan, temu duga, penyelidikan dan juga kecergasan, seminar, kolokium, surat menyurat dan pelbagai lagi tugas yang kita terpaksa adakan ataupun selesaikan di tempat kerja kita. Bayangkanlah hadirin sekalian betapa mencabarnya keadaan kita sekarang dan memerlukan kemahiran penggunaan komputer ataupun gadget-gadget yang bersesuaian bagi memastikan semua tugas dapat diselesaikan. Bagaimanapun, penjawat awam yang hebat akan sentiasa memikirkan cabaran-cabaran ini sebagai peluang untuk mereka memajukan diri. Kita sebagai penjawat awam perlu membudayakan 4 perkara, iaitu 4K, supaya tugas yang dipertanggungjawab kepada kita dapat diselesaikan dengan jayanya, insya-Allah. 4K yang saya maksudkan ialah kesediaan, kesungguhan, kebersamaan dan keikhlasan semasa kita bekerja dalam norma baharu ini. 4 perkara ini boleh mewujudkan budaya kerja yang lebih komprehensif dan dinamik. Kesediaan bermaksud kesanggupan individu menerima apa jua tanggungjawab berkaitan yang diberikan. Ia juga berkait dengan kemahiran yang dimiliki oleh individu tersebut. Jika ada kemahiran, individu dianggap bersedia menggalas tugasan. Oleh itu, penjawat awam perlu melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang sesuai dengan bidang tugasnya dalam norma baharu ini. Mengerjakan sesuatu dengan kesungguhan, ini K kedua ya, akan memberikan hasil yang cemerlang. Kesungguhan dan ikhtiar adalah kunci kejayaan di tempat kerja. Dalam erti kata lain, semua perkara-perkara besar yang telah berjaya sebenarnya dimulai dengan perkara-perkara kecil yang dilakukan dengan kesungguhan. Justru, kesungguhan merupakan budaya yang sangat dituntut semasa norma baharu ini. Seterusnya, hadirin sekalian, Henry Ford menyatakan, coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. Sehubungan dengan itu, kebersamaan iaitu K ketiga dalam menjalankan tugas amat penting bagi memastikan kejayaan organisasi. Budaya kebersamaan ini dapat ditunjukkan dengan sikap bantu-membantu, ambil peduli, bekerjasama, mesra, simpati, memudahkan urusan semasa kita bekerja dan apa sahaja kerja-kerja yang kita lakukan di musim pandemik COVID-19 ini. K keempat pula, hadirin sekalian, ialah keikhlasan. Kunci keberkatan hidup adalah keikhlasan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan penuh ikhlas akan melahirkan kepuasan dalam bekerja.
tindak tanduk yang ikhlas, tidak mengharapkan balasan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Imam Ghazali mengatakan, sekiranya kamu melakukan sesuatu perkara dengan ikhlas, kamu tidak akan lagi mengenang-genangnya, memikir-mikirnya, apalagi mengungkitnya. Kerana apabila kamu mengungkit pemberian atau apa saja yang kamu lakukan, kamu telah hilang pahala ikhlas. Oleh itu hadirin sekalian, marilah kita membudayakan diri kita dengan keikhlasan bekerja dalam norma baharu ini. Hadirin sekalian, sebenarnya 4K yang saya sebutkan, iaitu kesediaan, kesungguhan, kebersamaan dan keikhlasan, bukanlah semata-mata yang perlu dibudayakan di tempat kerja. Ada berbagai lagi amalan atau perkara yang perlu dibudayakan. Tetapi ini merupakan dapatan daripada pemerhatian peribadi saya sepanjang saya mengurus di musim norma baharu ini. Boleh juga dikatakan special findings. Kerja akan menjadi lebih cekap, mudah, mantap dan cemerlang hasilnya sekiranya 4K tersebut diamalkan oleh kita sebagai penjawat awam. Marilah kita semua cuba amalkan 4K tadi di Institut Aminuddin Baki yang cemerlang ini. Untuk itu, sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masa pandemik ini, keperluan bekerja dari rumah menimbulkan pelbagai reaksi. Kepada yang berfikiran positif, perkara ini dilihat sebagai sesuatu yang fleksibel, menjadikan mereka lebih kreatif dan peluang menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan terhadap perubahan baru. Seharusnya kebiasaan baru ini diterima dengan hati yang terbuka, tetapi hal ini tidaklah berlaku dengan mudah. Kita para kerja perlu mengadaptasikan suasana bekerja dengan pantas dan cepat. Keupayaan ini tergantung kepada tahap kefahaman bekerja terhadap konsep bekerja dari rumah. Tambahan, garis panduan bekerja dari rumah yang agak terbuka membawa kepada pelbagai bentuk interpretasi dan hal ini mampu mempengaruhi prestasi kerja. Dasar bekerja dari rumah adalah persetujuan antara majikan dan juga pekerja untuk bekerja daripada rumah dengan mendifasihkan ekspektasi, tanggungjawab, syarat kelaikan dan garis pandu tertentu. Dengan kata lain, dasar bekerja dari rumah perlu memastikan pekerja jelas apa yang diperlukan daripada mereka apabila mereka bekerja dari rumah. Ada 12 elemen utama yang perlu jelas antara majikan dan pekerja. Antara elemen yang utama ialah standard yang perlu dicapai, ukuran produktiviti dan ukuran maklum balas tugasan. Ketua yang mewakili majikan bertanggungjawab memastikan pekerja tahu apakah ketetapan yang perlu dicapai dalam ukuran yang bagaimana. Dalam julat masa diberi kuantiti dan kualiti yang perlu disampaikan. Ukuran maklum balas juga perlu difahami, jelas dan selari dengan ukuran produktiviti yang dipatuhi oleh pekerja agar maklum balas pekerja menggambarkan kemajuan tugasan yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Jabatan pentaksiran masa trainer yang bertanggungjawab menguruskan program masa trainer juga tidak terkecuali. Agihan tugasan yang perlu disampaikan dengan sasaran KPI yang perlu dicapai dan garis masa yang jelas dikongsi bersama ahli pasukan. Pemantauan dan perbincang berkala adalah bagi mengukur maklum balas tugasan. Hal ini bagi memudahkan semua ahli bekerja dengan penuh amanah. Amanah bermaksud memenuhi dan mematuhi segala apa yang telah dipertanggungjawabkan agar urusan seharian yang dilakukan menjadi ibadah kepada kita. Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah adalah nama yang menggabungkan setiap perkara yang disukai dan diradui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari jenis perkataan atau perbuatan zahir dan batin. Oleh itu, ganjaran yang kita dapat hasil melaksanakan sesuatu perkara dalam urusan kerja ini mampu memberi makna yang lebih besar. Bagi mendukung konsep ibadah ini, konsep bekerja dari rumah memerlukan kefahaman yang jelas, aspek disiplin kerja kendiri dan penjadualan yang sistematik. Dalam situasi kini yang telah berluka menjadi endemik, bertukar menjadi endemik, suka atau tidak, kita mesti bersedia dengan ketidaktentuan di masa hadapan, khususnya kesediaan ke arah keperluan bekerja dari rumah yang lebih berkualiti. Semoga kita terus berusaha mengamalkan budaya kerja yang cemerlang dalam apa jua keadaan dengan bertunjangkan iman dan akhlak, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita kongsi tentang budaya normal baharu. Penularan wabak COVID-19 menyebabkan pelbagai rutin harian kita berubah, tidak terkecuali dunia pendidikan. Walau bagaimanapun, perkhidmatan pendidikan perlu terus beroperasi bagi memastikan matlamat dan agenda pendidikan dilestarikan.
Oleh itu, institusi pendidikan mula melaksanakan pembelajaran dan latihan dalam talian dengan membuat pengubahan modul pembelajaran mengikut kesesuaian perubahan penyampaian pentaksiran dan juga banyak lagi perkara termasuk pengurusan dan pentadbiran dilaksanakan daripada rumah. Perubahan mendadak ini memerlukan pemimpin pendidikan itu sendiri menghadapi normal baharu dan menangani perubahan yang berlaku secara berkesan. Pandemik ini merupakan risiko yang perlu kita tangani, terutamanya pemimpin. Maka pemimpin perlu ada pengurusan risiko bagi memastikan bahawa mereka dapat melaksanakan segala perubahan-perubahan yang dihadapi. Maka pemimpin setiap organisasi perlu mengetahui dan mengamalkan strategi pengurusan risiko sebagai satu budaya amalan baru. Peranan dan cabaran pemimpin pendidikan menghadapi perubahan, dunia semakin mencabar dan kompleks. Maka perancangan perlu bersikap mudah alih ataupun ajal. Ini bermakna pemimpin perlu berubah, meningkatkan situasi-situasi semasa, melihat kepada persiapan-persiapan diri dalam pelbagai aspek, terutamanya berhadapan dengan ketidakpastian. Menurut Drucker 2017 dikata, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday's logic. Logik semalam So budaya kerja di pejabat telah berubah mengikut PKP daripada yang biasa kepada di rumah mengikut terma baharu. So situasi ini menuntut kepada kecekapan melaksanakan tugas daripada jarak jauh. Maka ini memerlukan kesediaan fasiliti dan peralatan yang sesuai, pengurusan masa dan yang paling penting adalah integriti. Dalam situasi ini, kematangan spiritual amat penting agar daya tahan dan tindakan drastik dapat menggambarkan penampilan pemimpin karismatik. Semasa menghadapi pandemik, pemimpin dan pemimpin pertengahan perlu amalkan kesederhanaan dalam berkomunikasi, merancang dan membuat keputusan. Dan ini mampu untuk membuka ruang pada elemen kreativiti dan inovasi agar didapat menyelesaikan fenomena-fenomena baharu. Pertama sekali dalam proses bekerja daripada rumah ini yang paling penting adalah amalan komunikasi. So dalam amalan komunikasi terdapat 4 ciri, iaitu pertama sekali faham, yang kedua seronok, yang ketiga jaga kepercayaan sasaran dan 4 adalah tindakan susul. Oleh itu dalam situasi pandemik ini, pemimpin perlu untuk menyampaikan maklumat dengan berkesan agar tugas dapat dilaksanakan dengan berkesan. Oleh itu, pemimpin perlu memastikan penyampaian mereka, perkongsian mereka dan perbincangan maklumat perlu dilaksanakan menggunakan media yang bersesuaian agar tugas dapat dilaksanakan dengan jelas dan mereka tidak celaru, kerana ini memberi kesan kepada pengurusan keseluruhan. Namun tidak dapat dinafikan wujud juga halangan dan rintangan apabila komunikasi tidak berlaku secara bersemuka. Yang kedua ialah flexibility. Pemimpin perlu mempunyai flexibility kerana dalam norma baharu bukan sekadar kesederhanaan dalam tindakan, tetapi pemimpin perlu fleksibel. Ini bermaksud bersedia dan berupaya untuk bertindak secara pantas terhadap situasi dan jangkaan yang berubah-ubah. Pendekatan pemimpin yang hierarki, berstruktur, formal, berasaskan arahan dan tertutup perlu kepada pengubahsuaian. Selain daripada situasi pandemik, generasi masa kini yang terkehadapan dalam dunia digital tanpa sempadan, hyper-connected community ini lebih cenderung untuk bekerja dalam keadaan yang tidak terlalu formal dan terbuka. Mereka aktif dalam alam maya mengenai pelbagai urusan kerja tanpa mengira tempat dan masa. Ini memerlukan pemimpin pada masa ini lebih peka dan mengubah pendekatan sedia ada, terutamanya kerenah birokrasi. Cabaran kepada pemimpin adalah mengamalkan pengurusan dan kepimpinan secara fleksibel tetapi masih mematuhi pada peraturan, beretika dan paling penting berintegriti. Dalam norma baharu, pemimpin diberi otonomi kepimpinan dan otonomi terpimpin ini perlu dilaksanakan untuk pelbagai tindakan. So pemimpin bertanggungjawab untuk mengambil cabaran ini. Dan yang akhir sekali, sebagai pemimpin perlulah mereka menggabungkan
konsep lama dengan konsep baharu. Kerana krisis COVID ini telah menimbulkan kecelaruan kepada semua aspek kehidupan yang berlaku pertembungan antara peranan sedia ada dengan tuntutan semasa. So sistem pendidikan juga perlu kepada keadaan dan situasi ini. Sistem pendidikan yang biasa ini dah tidak relevan, terutamanya peralihan dalam bentuk kelas secara maya daripada kelas sedia ada iaitu bilik darjah. Ini bermakna murid belajar di mana-mana pada bila dewasa. Ini memerlukan pemimpin untuk memikirkan strategi-strategi baru tanpa melupakan konsep-konsep sedia ada. So pemimpin pendidikan haruslah gabungkan konsep-konsep ini agar ia relevan untuk masa kini dan boleh digunakan pada masa hadapan. So pemimpin yang kreatif tidak terikat dengan rutin dan mereka terbuka dengan pandangan orang lain, terutama generasi muda. Memandangkan gabungan dua generasi ini dapat menangani pelbagai cabaran dan rintangan, maka adalah wajar bagi pemimpin untuk menggabungkan idea-idea generasi baru dalam menjalankan terma-terma norma baru ini. Dan akhir sekali, saya ingin rumuskan bahawa kesediaan dan kepekaan pemimpin pendidikan perlu sentiasa tinggi dan dinamik, terutamanya terhadap perubahan persekitaran dunia pandemik yang tidak menentu. Kemudian kesediaan jitu dan dapat menjangkaui batas sempadan serta fleksibel merupakan keperluan semasa. Dan akhirnya sokongan dan kerjasama pelbagai pihak, terutama dengan komunikasi berkesan, mampu membantu kejayaan norma baharu menjadi budaya pada masa akan datang. InsyaAllah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kini dah lebih setahun setengah kita dilanda dengan pandemik COVID-19. Sepanjang 1 tahun ini, pelbagai cara atau kaedah kita bekerja, bermula dengan bekerja di rumah sepenuhnya atau bekerja dengan kehadiran 20% kepejabat. Selepas itu, apabila keadaan semakin bertambah baik, peratusan kehadiran kepejabat turut berubah dan terkini tidak melebihi 80% kehadiran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pelbagai cabaran telah kita tempuhi, pelbagai ujian telah kita hadapi, dan saya sendiri tidak menyangka bahawa wabak yang sedang kita hadapi ini akan mengganas begitu teruk sekali sehingga memutarkan 180 darjah perancangan kita sejak awal tahun 2020. Melangkah ke tahun 2021, pelbagai program telah dirancang dari awal dengan harapan yang tinggi menyangkakan bahawa pandemik ini akan berkurangan menjelang pertengahan tahun. Tetapi harapan tinggal harapan dan kita akur bahawa inilah ketetapan yang kita patut tempuhi. Walau bagaimanapun, kerja-kerja kita tetap diteruskan, sama ada kita work from home atau work from office. Memang pada mulanya agak janggal. Mula dulu kalau kita ke pejabat memang terkejut bagaimana nak menjalankan aktiviti jabatan dalam keadaan begini. Tetapi lama kelamaan ianya menjadi kebiasaan untuk bekerja, terutama bekerja secara dalam talian. Saya di Jabatan Pentaksiran dan Pemimpin Pendidikan memang terkesan kerana kami yang terlibat secara langsung dengan Kompas 2.0 sehingga kini tidak pernah bertemu secara bersemuka bersama pegawai meja di PPD maupun di JPN. Mereka inilah yang banyak membantu kami dalam operasi Kompas 2.0. Namun begitu, apabila diimbau kembali apa yang telah berlaku, sebenarnya kita telah banyak belajar tentang teknologi digital. Google Meet menjadi medium utama program yang dijalankan secara dalam talian. Yang lain-lain pun ada seperti Webex, Cisco maupun Zoom. Andainya merujuk kepada Dapatan Kompas 2.0 pagi tahun 2020, analisis keperluan latihan menunjukkan para BGB kita sangat memerlukan latihan yang dalam aspek kompetensi pemudaian ekosistem digital, yang mana dapatan ini adalah selari dengan keperluan semasa, tak kala penguasaan PGB terhadap teknologi digital adalah sangat dituntut. Kami akan menganalisis tahap keperluan latihan daripada Kompas 2.0 tahun 2021 mulai bulan Oktober ini. Nanti kita boleh lihat atau kita bandingkan adakah PGB kita pada tahun ini masih memerlukan latihan berkaitan kompetensi pemberdayaan ekosistem digital atau mereka telah mula menguasai kemahiran ini dan memilih bidang kompetensi yang lain. Apa-apa pun, semua yang kita alami ini adalah satu pengalaman baharu seumur hidup kita yang tak pernah kita jangkakan menjadi sebegini. Tetapi ingatlah, di sebalik kesibukan kita bekerja, bergerak ke mesin fotostat,
pergi ke pantry, pergi ke tandas, turun naik lift atau ada urusan di pejabat lain, jangan kita lupa kepada SOP kita, iaitu pakai mask, jaga penjarakan fizikal, gunakan hand sanitizer. Jangan lupa juga scan MySejahtera, cek suhu. Ya, semoga Allah melindungi kita semua dari penyakit COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita teruskan lagi dengan perkongsian yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baiklah, ancaman COVID-19 ini memerlukan kepada komitmen masyarakat untuk mengekalkan penjarakan sosial bagi mengurangkan kadar jangkitan. Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang membendung penularan wabak coronavirus, pejabat awam dan swasta diarahkan untuk bekerja dari rumah. Baiklah, menurut Baruj 2001, BDR ataupun bekerja dari rumah adalah pengaturan kerja yang fleksibel di mana pekerja melakukan semua atau sebahagian besar pekerjaan mereka secara fizikal di luar lokasi majikan mereka dengan menggunakan information technology IT untuk beroperasi dan berkomunikasi secara dalam talian. Okey, perkembangan pesat dalam teknologi maklumat dan komunikasi ICT telah membuka peluang kepada kita sebagai pensyarah di IAB bekerja di luar premis IAB dan waktu bekerja menjadi lebih fleksibel. Menurut Persekutuan Majikan Malaysia, terdapat 3 perkara yang penting yang mesti dilihat supaya penyampaian semasa bekerja dari rumah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan berkesan. Kami di Jabatan Peperiksaan Tidak Boleh Tidak hendaklah memastikan bahawa 3 perkara penting ini diterapkan dalam amalan kerja iaitu integriti, kepercayaan dan tahap disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan menjaga keselamatan maklumat di dalam jabatan peperiksaan itu. Kami juga telah mengambil langkah untuk memastikan peranti yang digunakan semasa bekerja dalam talian adalah selamat dan mempunyai ciri-ciri keselamatan yang tinggi. Jadi kita sebagai pensyarah di IAB perlu bersedia dalam meneroka apa jua peluang yang ada bagi mengharungi kehidupan pasca COVID-19 yang pastinya tidak akan sama dengan kehidupan sebelum ini. Sekian, terima kasih. Sidang hadirin yang dihormati, seterusnya marilah kita amati dan hayati amanat yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus, Pengarah Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada warga Arabi yang saya hormati, alhamdulillah segala pujian kita panjatkan kepada Allah SWT di atas nikmat hidup serta kesihatan yang baik yang masih kita nikmati sehingga ke hari ini. Atas nikmat inilah kita diberi peluang dan ruang untuk menyertai seterusnya menjayakan Majlis Perhimpunan Bulanan Institut Aminuddin Baki bagi bulan September 2021. Walaupun dalam ataupun hanya sekadar dalam talian. Kepada warga IAB yang telah atau maupun sedang diuji dengan pandemik ini, semoga terus diberi kekuatan dan kesabaran. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan adalah insan-insan terpilih sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semoga yang masih sakit akan segera sembuh. Yang dalam kesihatan yang tidak baik akan sedia sihat, dan yang dalam keadaan kesihatan yang baik akan kekal sihat agar kita sama-sama dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, bermula di Wuhan, China pada Disember 2019. Jangkitan COVID-19 menular hampir ke seluruh negara termasuk Malaysia. Kini setelah hampir 2 tahun, pandemik COVID-19 bukan lagi asing bagi kita semua. Setiap hari kita mendengar istilah ini disebut sama ada melalui televisyen maupun di colong-colong radio serta membacanya dalam akhbar-akhbar dan juga media sosial. Anak-anak kecil pun sudah tahu menyebutnya pandemik COVID-19.
Ini telah mengubah corak kehidupan serta aktiviti seharian, bukan sahaja kita di Malaysia dan sebaliknya di seluruh dunia ini. Budaya berjabat tangan yang menjadi amalan sebelum ini telah diganti dengan hanya meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat tanpa memerlukan sebarang sentuhan. Selain daripada itu, aktiviti tempahan makanan dan bahan keperluan seharian secara dalam talian menjadi semakin popular. Bukan sahaja dalam kalangan masyarakat di bandar, malahan turut popular dalam kalangan masyarakat di luar bandar. Senario bersesak yang sering dilihat sebelum ini mungkin tidak akan lagi berlaku kerana masyarakat telah selesa dengan jarak sosial yang menjadi amalan pada masa kini. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan dipersetujui oleh majoriti pakar perubatan bahawa COVID-19 ini mungkin besar akan menjadi endemik di seluruh dunia. Di Malaysia sendiri, dalam satu sidang akhbar yang diadakan pada awal bulan ini, Yang Berhormat Menteri Kesihatan menjangkakan bahawa seluruh Malaysia akan beralih daripada pandemik ke prasa endemik pada penghujung Oktober nanti apabila 80% populasi dewasa telah menerima dos lengkap vaksin. Inilah hakikat yang perlu diterima oleh semua pihak. Menurut pakar kesihatan, keadaan COVID-19 ini adalah sama dengan kolera, sindrom pernafasan akut teruk ataupun SARS dan juga swine flu. COVID-19 yang dapat dilawan akan membawa ke peringkat seterusnya, iaitu apa yang disebut sebagai endemik. Endemik bermaksud kekal dan menjadi sebahagian daripada kehidupan kita seperti sesemua. Peralihan daripada keadaan pandemik kepada endemik adalah apabila hampir semua kes COVID-19 yang dilaporkan hanya membabitkan yang tidak bergejala atau bergejala ringan sahaja. Negeri yang telah beralih ke prasa endemik pada masa ini adalah Sarawak. Menurut Ketua Menteri Sarawak, program vaksinasi COVID-19 yang dijalankan di Sarawak sejak Februari lalu telah berjaya meningkatkan sistem ketahanan badan dan mengurangkan kesan serius akibat penyakit ini. Walaupun peralihan ke prasa endemik membolehkan pelbagai sektor dalam negara dibuka dan kehidupan penduduk negara ini dapat kembali berfungsi seperti sedia kala, namun semua pihak perlu mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk hidup bersama-sama virus ini dengan mengamalkan norma baru. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, definisi norma baru adalah merupakan bagaimana kita kewujudan COVID-19 turut mencetuskan beberapa istilah yang tidak biasa kepada kita mendengarnya sebelum ini. Istilah-istilah tersebut ialah norma baru dan normal baru. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP, norma baru membawa maksud peraturan baru yang diterima atau diguna pakai oleh masyarakat disebabkan berlakunya sesuatu perkara seperti pandemik, penyakit berjangkit seperti mana yang sedang kita hadapi sekarang. Istilah yang hampir sama dengan istilah ini ialah norma baru. Norma baru bermaksud tindakan atau tingkah laku yang baru atau tidak seperti kebiasaan untuk dijadikan standard disebabkan oleh suatu perkara seperti pandemik penyakit berjangkit. Norma baru diperkenalkan dalam usaha untuk mengatasi keadaan baru tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam usaha membendung wabak ini, kerajaan telah memperkenalkan 4 strategi norma baru, iaitu kawalan sempadan, kawalan pergerakan, penjarakan fizikal dan perlindungan diri. Manakala pembudayaan norma baru pula menggunakan pendekatan CAPP dengan mensasarkan individu, keluarga dan komuniti serta mencegah penularan COVID-19. C merujuk kepada pencegahan COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti mengenai norma baru kehidupan. A bermaksud amalkan tingkah laku bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti daripada jangkitan COVID-19. P bermaksud patuhi SOP pengoperasian sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan, manakala P yang kedua pula bermaksud pantau atas status diri dan keluarga, segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. Norma baru ini bukan sahaja terpakai di Malaysia, malah inilah garis panduan yang diamalkan di seluruh dunia. Sehingga kini, para pakar di seluruh dunia masih terus berusaha untuk menangani serta
memahami dan menangani masalah yang timbul daripada penularan virus ini. Namun, selagi jalan keluar terbaik belum ditemui, selagi itulah semua pihak seharusnya mengamalkan norma baru yang diperkenalkan demi melindungi diri kita daripada menjadi mangsa jangkitan seterusnya. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang perlu kita ingat bahawa pengenalan kepada norma baru ini seharusnya dipandang secara yang positif. Walaupun beberapa aktiviti yang menjadi kegemaran kita terpaksa kita hentikan sepanjang pandemik ini. Namun, kita hendaklah sekadar atau sedar bahawa pengenalan kepada norma baru ini adalah benteng untuk menghalang kemudaratan yang lebih besar. Norma baru yang dipraktikkan di tempat kerja kebanyakannya adalah sama seperti yang dipraktikkan di tempat-tempat lain. Satu daripadanya ialah penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal bermaksud kita sentiasa berada sekurang-kurangnya 1 meter daripada satu sama lain. Di samping itu juga, kita perlu mengelakkan 3S, iaitu tempat yang sesak, sempit serta sembang dekat. Sebaliknya, kita haruslah sentiasa mengamalkan 3W, iaitu wash, wear dan wang. Wash adalah kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Wear adalah memakai pelitup muka apabila perlu pergi ke tempat-tempat sesak, dan penjarakan fizikal yang tidak dapat dilakukan, dan wang melaksanakan atau melibatkan perbuatan tidak bersalaman atau bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersih yang betul. Lakukanlah disinfeksi serta dapatkanlah rawatan jika bergejala. Seterusnya, kita juga harus patuh kepada prosedur operasi standard SOP baru yang diperkenalkan oleh pihak yang berwajib dan dari masa ke semasa. Antaranya SOP pembelajaran dan pengajaran, aktiviti sosial, keagamaan dan perkahwinan. Sebagai warga negara serta penjawat awam yang bertanggungjawab, SOP yang ditetapkan ini sewajarnya kita patuhi. Kepatuhan individu dalam mendepani norma baru COVID-19 ini adalah selari dengan konsep kita ataupun konsep kami dengar dan kami taat, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang yang beriman. Kunci utama untuk membendung virus ini adalah dengan memastikan diri kita dan ahli keluarga kita mendapat vaksinasi. Namun, kita jangan salah sangka, setelah mendapat dos vaksin yang lengkap, bukanlah bermakna kita tidak akan dijangkiti langsung oleh virus ini. Vaksinasi adalah sebagai satu usaha untuk melindungi diri. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam kenyataannya memaklumkan bahawa pandemik ini belum berakhir selagi belum dijumpai vaksin atau rawatan yang berkesan mengubati penyakit ini. Selagi itulah semua orang terdedah kepada resiko untuk dijangkiti. Oleh itu adalah perlu untuk segenap lapisan masyarakat berusaha bersama-sama untuk melindungi diri dan orang lain. Kenyataan daripada WHO ini adalah selari dengan apa yang disebut dalam kajian berkaitan COVID-19 yang dilaksanakan oleh gabungan penyelidik daripada UKM, UMP, UPM dan Sunway University di Petaling Jaya pada tahun 2020. Dalam kajian itu dinyatakan bahawa keberkesanan tindakan mengurangkan jangkitan COVID-19 ini banyak bergantung kepada kerjasama dan kepatuhan ahli masyarakat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sehubungan dengan itu, dalam melaksanakan serta membudayakan norma baru di tempat kerja, seluruh warga IAB haruslah sama-sama berganding bahu serta saling bantu-membantu pada masa kini. Kita semua adalah frontliner yang sama-sama bertanggungjawab untuk memastikan negara kita bebas daripada COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, seiring mendepani cabaran COVID-19 ini, IAB juga telah bergerak selangkah ke hadapan dengan memperkenalkan naratif baru latihan pengurusan dan kepimpinan pendidikan bagi mencapai bersih IAB sebagai sebuah pusat pembangunan kepimpinan pendidikan yang unggul serta misinya membangunkan kepimpinan pendidikan bagi menghasilkan organisasi berkualiti. Naratif IAB yang sedia ada dilihat sudah mula bergerak ke arah mengintegrasikan teknologi dan ICT dalam latihan serta apa jua aktiviti yang dijalankan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pemimpin pendidikan yang merupakan klien utama di IAB. Namun dengan penularan COVID-19 di Malaysia yang bermula pada awal tahun 2020, keperluan transformasi dan perubahan latihan IAB bukan lagi menjadi satu pilihan ataupun bonus, sebaliknya merupakan satu keperluan dan penting untuk dilaksanakan.
Naratif baru latihan IAB mengambil kira jangkaan ketidakpastian yang akan berlaku bukan sahaja tumpu kepada situasi yang boleh mengganggu pencapaian objektif IAB, tapi turut mengambil kira perubahan cara peserta memperolehi ilmu yang mungkin akan berubah mengikut perkembangan teknologi yang semakin pesat berkembang. Pendekatan yang digunakan dalam naratif baru ini juga turut mengambil kira pendekatan yang diperkenalkan oleh Bob Mosher dan Conrad Gottfriedson menerusi kerangka The 5 Moments of Learning Needs atau belajar perkara-perkara baru, memperluas dan menambah ilmu sedia ada, mengaplikasi pengetahuan yang ada serta kemahiran yang dimiliki, mengadaptasi pengetahuan dalam trend yang baru serta menyelesaikan masalah yang timbul. Naratif sedia ada dipadu oleh pencapaian KPI yang berteraskan kepada pencapaian nombor tertentu untuk menggambarkan bahawa IAB telah mencapai matlamat kewujudannya. Namun, jika dikaji secara mendalam, pencapaian ini sebenarnya tidak menggambarkan hasrat sebenar pendidikan kepada kepimpinan sekolah. Walaupun saban tahun IAB berjaya mencapai KPI ditetapkan, tetapi isu-isu berkaitan kepimpinan sekolah masih terus wujud. Dengan melihat secara positif situasi ini, IAB mengambil inisiatif memperkenalkan naratif baru IAB supaya kita dapat merancang pendekatan yang berketepatan dalam mencapai apa yang dihasratkan dengan mengambil kira cabaran-cabaran berikut. Pertama, kehidupan manusia sentiasa berubah. Yang kedua, perubahan dalam sains dan teknologi. Ketiga, kita tidak dapat menjangka bahawa perubahan yang akan berlaku pada masa akan datang. Sehubungan dengan ini, paksi utama naratif baru latihan IAB yang dirangka adalah sejalan dan seiring dengan naratif baru persekolahan yang berteraskan nilai seperti mana yang selalu ditegaskan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan. 3 sub naratif yang dicadangkan dalam naratif baru latihan pengurusan dan kepimpinan pendidikan IAB terdiri daripada pemimpin pendidikan, pensyarah dan kurikulum latihan. Sub naratif yang pertama adalah berkaitan dengan pemimpin pendidikan, iaitu klien utama yang menjalin latihan di IAB. Dalam memperkatakan tentang latihan dan pelanggan, sudah semestinya kita membayangkan tentang pendekatan yang digunakan dalam latihan yang kita jalankan. Maka dalam naratif baru IAB ini, pendekatan yang ditekankan adalah pendekatan yang sepenuhnya berorientasikan peserta. Sub naratif yang kedua ialah pensyarah di IAB itu sendiri. Hasrat kita adalah adalah supaya pensyarah-pensyarah IAB agar dapat bersaing di peringkat global. Oleh itu, setiap pensyarah di IAB bukan sahaja mempunyai pengetahuan, tetapi pensyarah ada pada tahap master trainer yang menekankan kepada aspek delivery. Delivery maksudnya sangat dipengaruhi oleh faktor yang tidak nampak, iaitu mindset ataupun corak pemikiran seseorang. Corak pemikiran ini ibarat akan akar pada sebatang pokok yang boleh menentukan buahnya elok atau tidak, atau boleh juga diibaratkan sebagai bongkar ais di tengah lautan yang mana kelihatan hanyalah sebahagian atasnya saja. Kalau pada seseorang pensyarah yang kelihatan itu hanyalah pengetahuan dan kemahiran yang dimilikinya, namun terdapat juga bahagian-bahagian tidak dilihat seperti motif, nilai, sifat dan imej kendiri. Perubahan dalam perkara-perkara yang tidak kelihatan ini diharap dapat menjadi jalan pintas dalam usaha IAB meletakkan pensyarahnya di arena global. Pensyarah-pensyarah juga harus melalui proses penjenamaan semula dari segi imej dan kemahiran baru serta membudayakan Professional Learning Community PLC, Certified Trainer CT dan juga Certified Master Trainer CMT dijadikan syarat utama, termasuk berupaya menjadi konsultan atau coach yang diiktiraf. Pensyarah bertaraf dunia ini akan melakukan perubahan atau transformasi terhadap strategi latihan. Latihan berasaskan pengalaman, lambda, penekanan terhadap penyampaian serta manfaat ruang digital melalui platform yang bersesuaian merupakan pendekatan yang boleh dilaksanakan. Sub naratif ketiga ialah kurikulum latihan. Kurikulum latihan yang hendak dibangunkan mestilah berasas kepada dapatan daripada analisis keperluan latihan TNA yang dijalankan terlebih dahulu. Pembangunan satu-satu modul mestilah merangkumi latihan yang berasaskan tools. Di samping itu juga adalah penting untuk mengintegrasikan nilai dalam modul yang dibangunkan tersebut. Memandangkan nilai merupakan salah satu mekanisme dalaman bagi memenuhi ciri menjadi seorang manusia. Latihan haruslah dikaitkan
dengan 18 kompetensi serta melaksanakan kajian impak sesudah latihan dilaksanakan. Pembangunan modul latihan berfokus atau disebut modular juga adalah penting bagi memenuhi keperluan peserta untuk mendalami sesuatu aspek atau kemahiran. Sebagai contoh, dalam modul latihan pengurusan risiko, kita boleh memasukkan kaedah penggunaan bow tie analysis untuk menganalisis insiden risiko sebab dan akibatnya kepada pencapaian objektif IAB. E-modul juga merupakan contoh lain kepada program latihan berbentuk modular. Pembangunan naratif baru latihan IAB ini adalah berpaksikan kepada nilai PPPM anjakan kelima, Dasar Pendidikan Digital, Dasar PSH serta Pelan Induk Kecemerlangan PIK IAB bagi tahun 22-26. Tuan-tuan dan puan-puan, sempena mengambil semangat perpaduan melalui sambutan Hari Malaysia yang kita raikan pada 16 hari bulan September setiap tahun, saya menyeru seluruh warga IAB, tidak kira bangsa dan agama, tidak kira apa kepercayaan kita, untuk terus bekerja sebagai satu pasukan dalam membudayakan amalan-amalan norma baru seperti yang telah dihuraikan sebentar tadi. Saya juga menyeru agar setiap seorang daripada kita dapat memainkan peranan masing-masing dalam menyokong usaha murni IAB, khususnya dalam merealisasikan naratif baru latihan pengurusan dan kepimpinan pendidikan IAB yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Akhir kata, mari kita sama-sama mengamalkan sikap orang yang berjaya seperti yang sering kita lapaskan dalam surah Al-As ayat 2 dan 3 yang bermaksud sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Sama-samalah kita mengingat antara satu sama lain kerana kita masih belum menang. Kita jaga kita, lindungi diri kita, lindungi semua. IAB insya-Allah bebas daripada COVID-19. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis kini tiba di penghujungnya. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus, juga kepada yang berusaha Dr. Rohana binti Abdul Rahim, Ketua Pusat Pentaksiran dan Pembangunan Bakat sebagai tuan rumah Perhimpunan Bulanan bagi bulan September 2021. Terima kasih juga kepada semua jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan Perhimpunan Bulanan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan nyanyian lagu Saya Anak Malaysia. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Setelah dijajah oleh orang Inggris, kami hazil